Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu akan terangkan macam mana kita hendak selesaikan soalan dalam buku teks muka surat 145. Soalan matematik dalam buku teks muka surat 145, latih diri. Okey, soalan A. Raja menunjukkan gabungan dua segitiga bersudut tegak. Panjang QR adalah 2 kali panjang ST. Hitung perimeter dalam cm dan luas dalam sentimeter persegi seluruh raja itu. Okey, maklumat pertama yang dibagi kat kita, raja ialah ada dua segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian maklumat yang kedua, panjang QR adalah 2 kali panjang ST. Okey, kita perhatikan QR. QR ada dekat bawah ni. Panjang QR adalah 2 kali daripada panjang ST. So, kerja yang pertama ialah awak kena cari dulu panjang ST. Okey, yang kedua, dekat sini kita kena hitung perimeter dan sentimeter. Hitung perimeter dalam sentimeter dan luas dalam sentimeter persegi. Jadi, kerja yang kedua, awak kena cari perimeter keseluruhan gambar. Dan kerja yang ketiga, kita kena cari luas. Okey, perimeter ialah ukur keliling. Jadi, tambah semua sisi dekat luar. Kemudian luas, kita kena cari. Okey, disebabkan dia ada dua gabungan, dua bentuk gabungan. Jadi, yang pertama, kita cari dulu luas A. Lepas tu, kita cari luas B. Kemudian, kita tambahkan. Okey, soalan B. Elisa membuat projek reka bentuk bersama rakannya dengan menggunakan komputer. Bentuk gabungan yang manakah mempunyai perimeter dan luas terkecil? Okey, dekat sini, kerja yang pertama, awak kena cari dulu bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama ni kita kena cari dia punya perimeter dan luas. Okey, luas ni pun sebabkan dia ada dua bentuk, so ada luas A, luas B. Kemudian kita tambahkan. Kemudian awak cari pula bentuk 2. Sama juga kita cari dia punya perimeter dan cari dia punya luas. Kat sini bentuk yang kedua ni ada 3 gabungan bentuk. Gabungan A, B dan C. Okey, bila awak dah kira A, awak tak payah kira B sebab A dengan B ni sama. Jadi, bila awak dapat luas untuk A, jadi luas untuk B ni sama macam luas bentuk A. Okey, kemudian C dan awak tambahkan ketiga-tiga bentuk dia. Okey, lepas awak dah cari perimeter dan luas dia, kemudian awak nyatakan bentuk yang mana yang mempunyai terkecil. Mempunyai perimeter terkecil, lepas tu bentuk yang mana yang mempunyai luas yang terkecil. Okey. Tengok contoh soalan C. Kawasan berlorek dalam rajah di sebelah menunjukkan bahagian yang akan dijadikan kawasan ternakan haiwan. Okay, yang berlorek ialah kawasan ternakan haiwan. Perimeter kawasan berlorek ialah 50 m. Okay, maklumat dekat sini. Perimeter kawasan berlorek ialah 50 meter. Maksud dia kawasan yang berlorek yang ini. Sisi yang ini masuk dekat dalam ni. Tak nampak cikgu pakai warna biru. Okey, sisi yang ini, sisi ini, sambung sisi sini, tambah sisi sini, tambah sini, tambah sini. Okey. Jadi sisi yang kat luar ni semua, sisi yang dekat yang cikgu lukis warna biru ni, perimeter dia ialah 50 meter. Okey, kemudian dibagi tahu kat sini, sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlorek. Jadi kawasan yang tidak berlorek ni, dia akan buat kolam. Berbentuk segitiga bersudut tegak, hitung luas kawasan kolam itu. Okey, yang pertama sekali, berpandukan daripada perimeter yang diberi. Jadi kita boleh cari sisi yang ini. Kita boleh cari sisi, cikgu namakan sisi Y. Okey, bila kita dapat perimeter, kita boleh cari sisi Y. Okey, lepas awak dah cari sisi Y, barulah awak boleh cari dia punya luas segitiga. Okey, luas segitiga tu formula dia macam mana? Panjang
darab dengan lebar, kita bahagi dengan 2. Panjang 8, lebar ni yang kita kena cari dulu. Kemudian kita bahagi 2. Okey, tengok soalan D. Okey, soalan D. Pelan sebuah taman rekreasi ditunjukkan seperti rajah di sebelah. Sebuah trek jogging ABCD akan dibina di sekeliling kawasan itu. Panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Okey, panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. So, kerja yang pertama kita cari dulu panjang BC. Macam mana nak cari panjang BC? 2/3 daripada panjang AB. 2/3 maksudnya 2/3 daripada kita lakukan operasi darab AB. AB ialah 90 meter. Okey, selesaikan dan awak akan dapat panjang BC. Okey. Lepas tu, arahan dia yang pertama, berapakah panjang trek jogging yang akan dibina itu? Okey, berapakah panjang trek jogging? Maksud dia dekat situ ialah kita nak cari keliling ini. Bila kita nak cari keliling, kita dah gunakan konsep perimeter. Jadi soalan yang pertama ni, kita kena cari keliling. Keliling ialah kita mencari perimeter. Okey, yang kedua, berapakah keluasan taman rekreasi tersebut? Okey, kalau kita tengok bentuk yang ini, ini ialah bentuk trapezium. Okey, kita tak belajar nak cari luas bentuk trapezium. Yang kita belajar cari luas segi 4 dengan segi 3. So, gambar rajah yang dekat sini, kita kena pecahkan dia. Kita kena pecahkan dia kepada 2 bentuk. Jadi, kita ambil garisan ni, kita boleh lurus je bawa pergi sini. So, dekat sini kita dah dapat bentuk A dengan bentuk B. Bentuk A ialah segi 3, bentuk B ialah segi 4. Jadi dekat sini barulah awak boleh cari dia punya luas. Ada luas A, luas B. Kemudian kita tambahkan. So, dapatlah jawapan keluasan taman rekreasi tersebut. Okey, soalan E. Soalan E, Puan Lee ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk segi 4 tepat seperti rajah di sebelah. 1/4 daripada luas halaman dijadikan taman bunga mini. Okey, 1/4 daripada luas halaman ialah untuk taman bunga. Kemudian 1/6 daripada luas halaman ialah kawasan letak kereta. Kira luas kawasan yang akan ditanam dengan rumput. Maknanya kat sini kawasan yang ini dia tolakkan dengan yang kawasan taman bunga, kemudian tolak dengan kawasan letak kereta, kita dapatlah kawasan yang ditanam dengan rumput. Okey, jadi dekat sini pertama sekali awak kena cari dulu dia punya apa? Luas halaman. Cari dulu luas halaman. Okey, halaman ni berbentuk segi 4 tepat. Jadi nak cari luas dia, panjang darab dengan lebar. Okey, lepas tu kerja yang kedua, awak kena kira 1/4. Kena kira taman bunga. Berapa luas taman bunga? Macam mana nak cari luas taman bunga? Yang ini tadi, 1/4. Jadi 1/4 kita darabkan dengan jawapan yang awak kira luas halaman ni. Okey, lepas tu kerja yang ketiga, kita kena cari pula kawasan letak kereta. Letak kereta. Macam mana nak cari luas kawasan letak kereta? 1/6 darabkan dengan luas halaman. Jadi 1/6 darabkan juga dengan jawapan yang nombor 1 tu. Kita akan dapat dia punya jawapan. Okey, lepas tu kerja yang keempat, kita nak cari kawasan yang ditanam dengan rumput. Jadi kita ambil jawapan yang nombor 1 ni. Tolak dengan jawapan yang nombor 2. Tolak lagi dengan jawapan yang nombor 3. Jadi kita akan dapatlah baki dia iaitu kawasan yang akan ditanam dengan rumput. Okey, cikgu dah terangkan. Cikgu harap awak boleh buat soalan ini dan jangan lupa isi jawapan awak dalam Google Form. Okey, bye. Assalamualaikum.